Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nu'aira Syahira binti Jaafar di 1910627. Okay, yang pertama kita akan pergi ke slide pertama iaitu pengenalan. Apa itu haji? Haji dari segi syarak ialah mengunjungi Baitul Haram dalam bulan-bulan haji bertujuan untuk mengerjakan tawaf, sa'i dan wukuf di Arafah menurut syarat-syaratnya. Banyak dalil yang berkenaan wajib haji, antaranya ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud, dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah. Surah Al-Baqarah ayat 96. Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang mesti dilaksanakan oleh setiap Muslim yang mukallaf. Kita ada 5 rukun Islam. Yang pertama adalah mengucap 2 kalimah syahadah, menunaikan solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, dan yang kelima adalah menunaikan haji. Jadi rukun Islam yang kelima inilah yang wajib kita tunaikan dan hukumnya wajib sekali seumur hidup. Okey, seterusnya adalah penerangan tentang Haji Qiran. Qiran dinamakan sedemikian kerana bermaksud menyertakan bersama, iaitu menghimpunkan di antara ibadah haji dan ibadah umrah pada bulan-bulan haji di dalam satu perjalanan musafir serta menggunakan satu niat. Maksudnya kat sini, Haji Qiran ni adalah dia menghimpunkan ibadah haji dan ibadah umrah pada bulan haji. Maksudnya dia disertakan sekali, menggunakan hanya dengan satu niat dan juga satu ihram. Okey, huraian dia pula, Qiran ni ialah berniat haji dan umrah bersama-sama, iaitu berihram haji dan umrah secara serentak dari mikot-mikot yang ditetapkan. Kemudian dia mengerjakan ibadah umrah. Seterusnya kekal berada dalam keadaan berihram di Mekah sehingga hari ke-8 Zulhijjah. Lalu mengerjakan haji kemudian bertahalul dari ihramnya. Maksudnya kat sini, Qiran ni adalah berniat haji dan umrah bersama-sama di mikot yang telah ditetapkan. Kemudian kita akan mengerjakan ibadah umrah terlebih dahulu dan setelah tu kita kena kekal berada di dalam keadaan ihram di Mekah sehingga hari ke-8 Zulhijjah. Okey, maksudnya sebelum ke-8 Zulhijjah tu kita kena ihram haji dan umrah. Kemudian memasuki Mekah. Setelah masuki Mekah tu kita kena melakukan tawaf kudum, iaitu tawaf di awal kedatangan di Mekah. Kemudian solat 2 rakaat. Okey, kemudian sa'i umrah, sa'i antara Safa dan Marwah. Kemudian berada di Mekah dan pada ke-8 Zulhijjah tu kita telah pergi ke Mina. So pada 9 Zulhijjah pergi ke Arafah, bertolak ke Muzdalifah, dan pada 10 Zulhijjah berjalan ke Mina untuk melontar Jamratul Aqabah, kemudian menyembelih. Kalau Haji Qiran ni kita diwajibkan menyembelih haiwan, contohnya haiwan kurban, contohnya kambing, lembu, unta dan sebagainya lah. Okey, dan kita juga perlu bertahalul ataupun bercukur. Kemudian tawaf ifadah. Okey, tawaf ifadah ni adalah tawaf yang termasuk dalam rukun haji, di mana apabila kita tidak mengerjakannya maka haji kita ni tidak sah, kerana sebab tawaf ifadah ni adalah hukumnya wajib. Okey, setelah kita selesai tawaf ifadah, kemudian kita sa'i. Sa'i itu di antara bukit Safa ke Marwah. Okey, dari 11 hingga ke 13 Zulhijjah kita melontar ke 3 jamrah, dan kemudian tawaf wida'. Tawaf wida' ni adalah tawaf selamat tinggal, di mana kita telah habis menunaikan segala rukun haji, dan terakhir adalah tawaf wida' iaitu tawaf selamat tinggal. Tawaf wida' ni juga hukumnya wajib. Jika kita tidak mengerjakan maka kita harus membayar dam. Kalau bagi jemaah yang belum melakukannya maka dia tidak boleh meninggalkan Mekah. Itu adalah salah satu cara bagaimana pelaksanaan Haji Qiran ni secara berperingkat-peringkat dari sebelum 8 Zulhijjah sehinggalah ke 11 hingga 13 Zulhijjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Lailatul Azizi binti Sahlan di 1910562 akan menerangkan cara pelaksanaan Haji Qiran. Cara pelaksanaan Haji Qiran terbahagi kepada 2, iaitu yang pertama berniat ihram haji dan umrah serentak pada bulan haji, kemudian melaksanakan semua rukun dan wajib. Umrah dikira selesai sebaik sahaja selesai pekerjaan haji. Cara pelaksanaan yang kedua ialah dengan berniat mengerjakan umrah, tetapi sebelum tawaf ia berniat melaksanakan semua rukun dan wajib haji.
Sebagai contoh, mikot untuk kerjakan haji qiran bagi jemaah haji gelombang yang pertama adalah di Zulhulaifah ataupun Bir Ali, Madinah. Tetapi, jemaah bagi haji gelombang 2 di lapangan terbang King Abdul Aziz, Jeddah. Untuk urutan kegiatan haji qiran ialah yang pertama bersuci, mandi berwuduk, berpakaian ihram, solat sunat ihram, niat ihram haji dan umrah. Sekaligus mengucapkan niat sahaja aku niat haji dan umrah dengan berihram kerana Allah Ta'ala. Kemudian bertolak ke Mekah dengan banyakkan bacaan talbiyah, selawat dan doa. Ketika berada di kota Mekah, kita masuk saja ke kota Mekah, kita berdoa. Masuk Masjidil Haram berdoa, melihat Kaabah pun berdoa. Seterusnya, melaksanakan tawaf kudum sebanyak 7 kali putaran. Setelah selesai tawaf, laksanakan sa'i tetapi tidak dengan memotong ataupun mencukur rambut. Setelah selesai tawaf, kita akan menunggu untuk bertolak ke Arafah dalam keadaan tetap berihram. Pada tarikh 8 Zulhijjah, kita akan bertolak ke Arafah. Ketika menunggu pelaksanaan wukuf, hendaklah kita berzikir, membaca Al-Quran. Pada 9 Zulhijjah, wukuf di Arafah. Semasa wukuf di Arafah, kita hendaklah mendengarkan khutbah wukuf. Solat Zuhur dan Asar secara jamak takdim, dan selama tempoh berwukuf perlulah diperbanyakkan zikir, tasbih, baca Al-Quran dan juga berdoa. Kemudian solat Maghrib dan Isyak secara jamak takdim. Seterusnya berangkat ke Muzdalifah dengan bacaan talbiyah. Sampai sahaja kita di Muzdalifah, kita akan mabit ataupun bermalam sehingga tengah malam. Kita akan mencari kerikil untuk melontar jamrah sebanyak 749 ataupun 70 butir. Kemudian berangkat ke Mina setelah lewat tengah malam. Semasa di Mina pada tarikh 10 Zulhijjah, kita akan melontar jamrah Aqabah sebanyak 7 kali lontaran. Kemudian memotong ataupun mencukur rambut tahallul awal. Kemudian memotong dam. Dan pada tarikh 11 Zulhijjah, kita akan bermalam di Mina dan melontar jamrah ula, wusta dan Aqabah yang masing-masingnya mengandungi 7 lontaran. Kemudian pada tarikh 12 Zulhijjah, kita akan bermalam di Mina dan sekali lagi melontar jamrah ula, wusta dan Aqabah. Kepada yang nafar awal, setelah melontar jamrah, hendaklah meninggalkan Mina sebelum maghrib. Pada tarikh 13 Zulhijjah, kita akan bermalam lagi di Mina dan melontar jamrah ula, wusta dan Aqabah. Bagi yang nafar sani, setelah melontar jamrah, hendaklah mereka meninggalkan Mina dan kembali ke Mekah. Ketika berada di Mekah, hendaklah kita melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i. Bagi yang sudah sa'i ketika tawaf kudum, tidak perlu untuk sa'i lagi sekali. Tahallul sani, memotong dam bagi yang belum. Kemudian melaksanakan tawaf wada' bagi yang akan meninggalkan Mekah. Kemudian berangkat ke tanah air bagi jemaah haji gelombang 1 dan ke Madinah bagi jemaah haji gelombang yang kedua. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rabiatul Adawiyah binti Az-Zaharai di 1910603. Saya akan menerangkan tentang kebaikan dan keburukan haji qiran. Kebaikan dia yang pertama, memberikan kesenangan dan kemudahan kepada jemaah haji yang uzur dan tua. Kenapa? Kerana orang yang dah berusia, mereka ada masalah kesihatan, sama ada semput ataupun asma, cepat penat dan lain-lain. Mereka juga dah tenaga mereka dah tak sama dengan orang muda. Mereka dah tidak boleh jalan jauh, dah tak boleh aktif seperti orang muda. Yang kedua, mengambil masa yang singkat. Jemaah yang mengerjakan haji qiran ini sah dia kerjakan 1 tawaf dan 1 sa'i sahaja untuk kedua-dua haji dan umrah. Haji qiran juga dilakukan dalam bulan haji. Keburukan dia, dikenakan dam. Haji qiran wajib dikenakan dam. Apakah itu dam? Dam ialah denda yang dikenakan kepada jemaah yang mengerjakan umrah dan haji kerana meninggalkan perkara-perkara yang dilarang sama ada sengaja atau tidak. Antara sebab dikenakan dam, yang pertama, meninggalkan perkara-perkara wajib haji dan umrah. Kedua, melakukan perkara yang dilarang sewaktu dalam ihram. Yang ketiga, tidak dapat wukuf di Arafah. Keempat, berhenti perjalanan ke Mekah sedangkan jemaah haji sudah berihram. Yang kelima, meninggalkan tawaf wada' bagi mereka yang tidak uzur syar'i.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nofara Atira binti Rai, nombor matrik D1910523. Seterusnya saya akan menerangkan dam bagi Haji Kiran. Haji Kiran dikenakan dam tertib dan takdir. Tertib itu membawa maksud susunan dan takdir bermaksud ketetapan syarak. Oleh itu, dam ini perlu dibayar mengikut susunan dan kemampuan bayaran adalah mengikut ketetapan syarak. Dan dam ini tidak boleh dipilih atau diganti. Jadi yang pertama, dam bagi Haji Kiran adalah penyembelihan. Yang mana para haji perlu menyembelih seekor kambing atau kibas. Dan jika tak mampu, perlulah berpuasa. Berpuasa selama 10 hari. Iaitu 3 hari semasa dalam ihram haji dan 7 hari di tanah air. Jika tak mampu lagi, sedekah. Memberi sedekah makanan 10 cupak. 1 hari 1 cupak, sampailah cukup 10 cupak. Jika tidak mampu lagi, zimah. Tertanggunglah ke atas zimahnya, yakni melalui warisan atau baitumal. Maksudnya, waris dia yang perlu tunaikan dam ni bagi pihak dia. Macam tu maksud dia. Okey, seterusnya, hikmah dikenakan dam dalam Haji Kiran. Hikmah yang pertama, manusia akan lebih bertanggungjawab dan berwaspada terhadap segala kekurangan ibadah haji serta akan lebih berdisiplin. Seterusnya, hikmah yang kedua, supaya jemaah haji dapat menumpukan perhatian terhadap ibadah haji. Dan yang terakhir, hikmah yang ketiga, haji dapat ditunaikan dengan sempurna. Okey, seterusnya ialah perbezaan antara Haji Qiran, Ifrad dan Tamattu'. Kalau kita lihat, Haji Qiran ni bermaksud melaksanakan ibadah haji dan umrah secara bersama-sama ataupun mengerjakan haji dan umrah dalam satu kali ihram. Okey, cara pelaksanaan dia melakukan ihram dan miqat dengan niat untuk haji sekaligus umrah. Semua amalan umrah iaitu tawaf, sa'i dan tahlul dihitung sudah termasuk melaksanakan amalan haji. Okey, kalau seseorang tu berniat haji dan umrah secara bersama-sama pada bulan haji, dengan kata lain berihram untuk menunaikan umrah dan haji sekaligus dan menetapkan diri dalam keadaan berihram, yakni tidak bertahlul hingga 10 Zulhijjah, dia berihram untuk umrah lalu berihram untuk haji sebelum memulai tawafnya. Dan ianya dikerjakan sekaligus bersama-sama umrah. Okey, dan Haji Qiran ni dia kena dam. Dia kena diwajibkan menyembelih haiwan untuk berkorban dan sebagainya lah. Okey, seterusnya pula Haji Tamattu'. Haji Tamattu' ni ia lebih kepada bersenang-senang atau bersantai. Okey, Haji Tamattu' ni ibadah umrah dan ibadah haji dilakukan secara terpisah, yakni 2 kali ihram. Okey, jika ianya melakukan amalan umrah terlebih dahulu, setelah itu boleh langsung tahlul, yakni agak bebas pantangan ihram. Lepas tu nanti pada 8 Zulhijjah dibuat lagi ihram untuk amalan haji. Okey, cara pelaksanaan Haji Tamattu' ni, dia mula melakukan ihram dan miqat untuk umrah dan setelah selesai tawaf dan sa'i, ianya langsung tahlul agar bebas daripada larangan ihram. Okey, seterusnya dia buat ihram lagi pada 8 Zulhijjah dan miqat untuk haji. Dan kat sini kita boleh lihat umrah dan haji tu dikerjakan secara terpisah dengan 2 kali ihram. Okey, kalau seseorang berihram dengan melaksanakan umrah pada bulan haji, yakni Syawal, Zulqa'dah dan 10 hari pertama dari Zulhijjah, memasuki kota Mekah lalu menyelesaikan umrah dengan melaksanakan tawaf umrah. Okey, lepas tu sa'i umrah, kemudian ni bertahlul dari ihramnya dengan memotong pendek atau mencukur rambutnya. Tapi dia tetap dalam kondisi halal, maknanya tidak berihram hingga datangnya hari tarwiyah, iaitu tanggal 8 Zulhijjah tu, dia berihram kembali dari Mekah untuk menunaikan hajinya hingga sempurna. Bagi Haji Tamattu' ni, dia wajib dam dengan menyembelih haiwan korban. Okey, seterusnya pula ialah Haji Ifrad. Okey, Haji Ifrad ni dia lebih kepada menyendiri ataupun mendahulukan haji daripada umrah. Okey, ianya kenapa disebut sebagai ifrad? Okey, sebab dalam hal ni
ibadah haji didahulukan. Maknanya ketika jemaah tu mengenakan pakaian ihram di miqat, maknanya orang tersebut dah berniat untuk melaksanakan ibadah hajinya dahulu. Okey, selepas ibadah hajinya tu selesai, seseorang itu ataupun jemaah tersebut mengenakan ihram kembali untuk melaksanakan umrah. Dalam hal ini jemaah tidak dikenakan dam haji ifrad, ertinya mengasingkan atau memisahkan ibadah haji dan ibadah umrah, di mana ini kerana sebab haji dilakukan terlebih dahulu kemudian melakukan umrah, atau dengan kata lain mengerjakan haji dan umrah dengan 2 kali ihram. Cara pelaksanaannya, ihram dan miqat untuk haji, ihram lagi dan miqat untuk umrah pula. Umrah dikerjakan setelah menyelesaikan semua pekerjaan haji tetapi masih dalam bulan haji. Seseorang itu berniat melakukan haji sahaja tanpa umrah pada bulan haji, iaitu melaksanakan secara terpisah atau sendiri-sendiri dengan melaksanakan ibadah haji dilakukan terlebih dahulu, selanjutnya melakukan umrah dalam satu musim haji. Untuk haji ifrad ni tidak ada kewajipan untuk menyembelih haiwan korban. Apabila ibadah haji sudah selesai, maka orang tersebut mengenakan ihram kembali untuk melaksanakan umrah. Penutup pula ialah kami ingin menasihatkan mereka yang mengerjakan haji agar melaksanakannya dengan sebaik-baiknya agar ibadah yang dibuat itu diterima oleh Allah SWT. Bagi mereka yang perlu membayar dam, maka lansaikanlah ia mengikut apa yang telah ditetapkan oleh syarak. Dan buatlah haji ini secara bersungguh-sungguh supaya kita dapat haji yang mabrur. Sekian, terima kasih.